Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam ulang kaji UPKK. Kali ini kita nak belajar berkaitan dengan tajuk sifat ilmu. Sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita akan belajar berkaitan dengan sifat ilmu. Ilmu ni bermaksud mengetahui. Okey, Allah tu Maha mengetahui. Okey. Pengertian ilmu. Pengertian ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah bersifat ilmu bermaksud Allah Maha mengetahui. Okay? Allah bersifat ilmu bermaksud Allah Maha mengetahui. Seterusnya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang di langit ataupun di bumi dan segala sesuatu yang diciptanya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ni dia tahu kesemuanya, segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan semua yang dia ciptakan itu adalah di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali satu pun. Maksudnya semuanya Allah tahu. Okey. Seterusnya, lawan sifat ilmu. Lawan bagi sifat ilmu adalah jahlun ataupun jahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu jahil, kerana jahil itu merupakan sifat kekurangan. Kalau kita manusia, betul lah ada yang jahil. Jahil ni maksudnya tidak tahu, tapi ianya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tidak tahu, kerana semuanya ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu lawan bagi sifat ilmu. Kena ingat, kalau soalan keluar dia kata apakah lawan bagi sifat ilmu, awak pun tulis jahlun ataupun jahil. Okey, seterusnya, hukum mempercayai Allah bersifat ilmu. Okey, hukum mempercayai Allah bersifat ilmu, kita wajib beriman bahawa pengetahuan bagi Allah merangkumi semua perkara di alam ini, sama ada zahir ataupun batin, wujud ataupun ghaib, terdahulu ataupun terkemudian. Tiada sesuatu pun terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita kena yakin dan percaya bahawa Allah itu dia tahu semua perkara yang ada di dalam alam ini. Sama ada yang zahir, sama ada yang boleh nampak, atau yang batin, ataupun yang tidak nampak, ataupun yang berkaitan dengan wujud. Maksudnya benda itu wujud ataupun benda itu ghaib, yang tak nampak, terdahulu, maksudnya yang belum berlaku, atau terkemudian, ataupun yang telah berlaku, ataupun yang akan berlaku. Yang terdahulu, semasa, ataupun terkemudian, benda yang dah jadi, sedang jadi dan akan jadi, semuanya itu ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada sesuatu pun terlepas daripada ilmu Allah. Maksudnya tiada sesuatu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ni banyak yang kita tak tahu. Contohnya, kalau kita tutup mata kita sekalipun, kita tak akan nampak dah apa yang berlaku di depan kita. Ataupun kita tak nampak kalau kata ada dinding pemisah di antara kita. Contohnya, kita duduk dalam rumah, ada dinding, kita tak tahu dah apa yang berlaku di luar rumah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ni dia semua dalam semua keadaan pun, apa yang berlaku pun semua dia tahu. Okey. Seterusnya, dalil Allah bersifat ilmu. Dalil Allah bersifat ilmu, firman Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Okey, dalam
Al-Quran ada sebut Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu, daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-75. Okey, seterusnya perbezaan ilmu Allah dan ilmu manusia. Perbezaan ilmu Allah dan ilmu manusia. Okey, dia ada dua perbezaan antara tahu Allah dengan tahunya manusia, ataupun pengetahuan Allah dengan pengetahuan manusia. Antara perbezaan-perbezaannya ialah ilmu Allah, Allah tidak belajar untuk menjadi alim. Allah itu dia tidak belajar untuk menjadi seorang yang berilmu. Manakala manusia mesti belajar untuk menjadi alim. Manusia itu mesti belajar untuk menjadi seorang yang daripada tidak tahu kepada tahu. Kita kena belajar manusia. Allah tak perlu kepada belajar. Tak payah pergi sekolah. Kita kena sekolah, kena belajar supaya kita tu jadi orang yang ada ilmu. Okey, yang kedua, ilmu Allah tidak terbatas. Manakala ilmu manusia pula terbatas. Maksudnya Allah itu semua dia tahu. Ilmu kita ni ada yang kita tak tahu. Ada yang pakar dalam bidang doktor, contohnya, tapi dia tak tahu dalam bab pertukangan. Contoh, kalau ilmu manusia ni dia terbatas. Tahunya manusia itu adalah dia terbatas. Ada ketikanya ada perkara yang dia tak tahu. Tapi ilmu Allah itu semuanya Allah tahu. Okey, yang ketiga, tiada perantaraan. Okey, tahunya Allah Subhanahu Wa Taala itu ataupun ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada perantaraan. Manakala bagi manusia pula ada perantaraan seperti guru dan buku. Okey, bagi manusia nak tahu sesuatu mesti ada guru, mesti ada orang yang mengajar, mesti ada cikgu dan ada buku untuk kita baca untuk dapatkan sesuatu ilmu. Tapi Allah tiada perantaraan. Okey, yang seterusnya merangkumi hal-hal gaib. Allah tahu semua perkara-perkara walaupun perkara itu adalah perkara yang gaib yang kita tak nampak, tapi Allah nampak, Allah tahu. Okey. Dan manusia pula tidak merangkumi alam gaib. Kita tak tahu apa yang ada di alam gaib. Kita cuma nampak ataupun kita cuma tahu apa yang ada di depan kita sahaja. Okey, seterusnya meliputi perkara yang telah sedang dan akan berlaku. Itu Allah tahu semua yang dahulu, semasa dan yang akan berlaku. Okey. Manakala manusia pula hanya meliputi perkara yang telah dan sedang berlaku sahaja. Manusia ni kita cuma tahu tentang perkara yang telah berlaku, nostalgia, sejarah dan yang sedang berlaku, yang terjadi pada diri kita sekarang, yang sedang berlaku. Tapi yang akan datang, usahakan yang 10 ataupun 20 tahun lagi, yang akan berlaku esok pun kita tak tahu lagi. Ataupun kalau kata masa ni pagi, petang nanti akan berlaku apa pun kita tak tahu. Tapi Allah semuanya dia tahu. Okey. Seterusnya, kesan beriman dengan sifat ilmu. Kesan beriman dengan sifat ilmu. Okey, apa kesan dia? Yang pertama, berlumba-lumba merungkai ilmu Allah yang luas. Masing-masing kita ni bila kita beriman dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah kita akan berlumba-lumba untuk menuntut ilmu, kerana ilmu Allah itu sangatlah luas, ilmu Allah itu sangatlah banyak. Okey, yang kedua, kesan dia yang kedua, menyedari hakikat ilmu pengetahuan manusia yang terbatas. Kita akan sedar bahawasanya hakikat ilmu pengetahuan kita ni adalah terbatas sahaja. Ilmu Allah yang lagi luas, ilmu Allah yang banyak, Allah yang maha mengetahui. Dan kita ada perkara-perkara yang kita tahu dan ada perkara yang kita tidak tahu. Okey, yang ketiga. Melatih diri supaya bersifat amanah. Bila kita yakin
Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui, maka diri kita pun akan bersifat amanah. Kita nak tipu orang, kita rasa walaupun orang lain tak tahu, tapi Allah tahu. Kalau aku menipu, seolah-olah macam aku tipu diri kita sendiri dan menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kita tipu tu dia tak tahu kita tipu, tapi Allah tahu. Dan bila macam tu, kita akan lebih bersifat amanah, kerana perbuatan contohnya tidak amanah ataupun menipu itu adalah satu daripada dosa-dosa besar yang akan ditulis di buku catatan amalan kita. Akan ditulis dengan dosa. Sebab Allah tahu semua. Okey. Yang keempat. Okey. Yang keempat adalah perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada makhluk. Bila kita tahu Allah itu bersifat dengan Maha mengetahui, kita akan hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak akan takut kepada makhluk-makhluk yang lain. Okey, seterusnya akibat tidak beriman dengan sifat ilmu. Okey, akibat tidak beriman dengan sifat ilmu. Apa akibat dia kalau kita tak beriman dengan sifat Allah Maha mengetahui? Okey, yang pertama, iman akan mudah tergugat. Iman kita tak kuatlah. Kalau kita tak percaya, kita tak beriman dengan sifat ilmu. Kemudian yang kedua, sombong dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kita rasa kita je hebat. Kita sombong dengan ilmu yang kita ada. Padahalnya ilmu Allah itu lagi luas. Okay, yang ketiga, tidak amanah dalam amalan dan pekerjaan. Kita bila tak percaya Allah tu Maha mengetahui, Allah tu tahu kesemuanya, apa yang baik, apa yang tidak baik yang kita lakukan, maka kita tidak ada perasaan ataupun tidak ada sifat amanah dalam diri ketika melakukan amalan dan pekerjaan. Okey, dan yang keempat, mudah melakukan kemungkaran. Bila kita rasa macam Allah tak tahu, kita tak beriman dengan sifat ilmu, kita akan mudah melakukan kemungkaran. Kita akan mudah buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka itu adalah berkaitan dengan sifat ilmu. Sifat ilmu siapa ni? Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin bahawasanya Allah itu Maha mengetahui. Okey. Dan ni Ustaz nak kongsikan beberapa soalan yang mana pernah masuk dalam peperiksaan UPKK bagi tajuk sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Okey, soalan yang pertama, dia kata bulatkan pada jawapan yang betul. Okey, ilmu artinya alif kekal, ba berkehendak, jim berkuasa, dan dal mengetahui. So kita belajar tadi, ilmu artinya mengetahui. Okey, kita pun bulatkan pada jawapan di dal mengetahui. Okey. Kemudian seterusnya contoh soalan. Ni pun ada bentuk-bentuk soalan macam ni dalam peperiksaan UPKK. Okey. Yang mana dia kata tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Soalan dia bagi yang berkaitan dengan sifat ilmu ni, soalan dia ada satu. Allah wajib bersifat ilmu dan hayat. Allah itu wajib bersifat mengetahui dan hidup. Okey. So jawapan dia adalah betul. Okey, tanda betul. Okey, kemudian contoh soalan yang lain. Ni yang terakhir. Okey. Bahagian subjektif. Ada juga soalan-soalan subjektif berkaitan dengan tajuk sifat ilmu ni. Okey, soalan 1, sifat wajib bagi Allah.
Okey, erti sifat wajib bagi Allah. Mungkin dia akan bagi dua soalan ataupun tiga soalan sifat wajib bagi Allah, dan antara salah satunya adalah sifat ilmu. Dia tanya erti apa sifat ilmu ni. So sifat ilmu tadi kita belajar erti dia mengetahui. Okey, mengetahui. Okey, dan soalan kedua, tulis dua kesan beriman kepada sifat ilmu. Kesan beriman kepada sifat ilmu. Okey, kesan yang pertama kita belajar tadi, kita akan berlomba menerokai ilmu Allah yang luas. Ilmu Allah yang luas. Okey. Dan yang kedua, kesan beriman kepada sifat ilmu menyedari hakikat ilmu manusia itu terbatas. Okey, itu jawapan dia. Okey, maka itulah antara contoh-contoh soalan UPKK yang pernah keluar berkaitan dengan sifat ilmu. Okey, dan saya rasa sekadar itu sahaja untuk apa yang kita boleh pelajari dalam bab akidah bagi pelajaran yang kedua yang bertajuk sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita jumpa di lain waktu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.